Ustaz Naim bin Husin. InsyaAllah dalam pukul 9 lebih, 9 suku atau 9.30 beliau akan sampai. Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kitab yang saya akan baca pada hari ini, kita mula dah sikit dulu, ialah kitab Ta'limul Aulad, dan mungkin sebanyak 40 buah kitab yang kita beli pada hari itu, kita dah serah kepada semua yang ada. Yang mungkin sahabat-sahabat yang tak dapat lagi pada masa itu, maka kita putus stek sebanyak 100 buah kitab yang macam ni. Macam ni. Saya harap ibu-ibu, abang-abang, sahabat-sahabat sekalian, mungkin yang baru sampai tidak memiliki kitab ni lagi, boleh dapatkan di hadapan bersama dengan sahabat saya Ustaz Qori. Masih ada kitab Ta'limul Aulad. Sahabat-sahabat sama Allah bakal syurga sekalian, sebelum kita mulakan kitab ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sya'lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita hadiah Fatihah kepada tuan guru kita yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sorry. Ni ada daripada baling nak main, tolong tak? Dia nak main tak tahu. Kita hadiah Fatihah kepada mak dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita, tok wan kita, adik-beradik kita. Syai'lamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat dan Allah bakal syurga sekalian, daripada banding dia nak main hari ni. Baik, kita dah mula hari itu kitab kita Ta'limul Aulad fi zikri ba'dil ahwali ibad. Dah mula hari itu mukadimah. Hari ni kita tengok bismillah, muka surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Samalah dengan siapa-siapa baca pun. Mula kitab dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihani, sayang dan sebagainya. Sama Allah bakal syurga sekalian, ikut sejarah. Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau mula turun Al-Quran, Fatihah dengan mula Alhamdulillah. Mula Quran dengan Alhamdulillah,
Nabi jadi imam, baca Alhamdulillah, tak mula bismillah. Sayyidina Umar ada belakang, Sayyidina Abu Bakar ada belakang, semua tak ada mula dengan bismillah. Mula Alhamdulillah. Nabi jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Abu Bakar naik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Umar pun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pada masa itu, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal bersyukur sekalian, tak ada tanda berhenti langsung. Nabi baca. Siapa yang beri tanda berhenti? Nabi. Sahabat-sahabat dengar, oh ni tanda berhenti. Contoh sama Allah sekalian, Nabi baca. Sahabat dengar, Alhamdulillah, semua berapa ayat? 7 ayat. Cuba kita tengok baca. Tang mana yang main bismillah ni? Kita nak main sejarah tu, kita nak bawa sejarah pada hari ni, supaya ibu-ibu yang mengaji pada hari ni dapat dah, lengkap dah dalam diri. Oh, bismillah. Siapa yang mula baca bismillah ni? Siapa yang minta supaya ada permulaan ni? Sama Allah sekalian. Baik. Nabi baca. Mula turun tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. 2 ayat. Maliki Yawmiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Nabi berhenti tentu masa tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. 7 ayat ni ibu-ibu, ayah-ayah, bakal bersyukur sekalian, Nabi baca. Pada masa tu tak turun lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi Nabi mula. Tak ada lagi dengar pada masa tu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Masa mana sama Allah bakal bersyukur sekalian? Ada kita. Ibn Abbas. Ibn Abbas ni masa tu lebih kurang umur 12 ke 13 tahun. Ni sejarah bismillah ni. Masa umur dia, Ibn Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas. Ayah dia nama Abbas, anak dia nama Abdullah. Abdullah bin Abbas. Masa tu umur dia lingkuran lebih kurang 12 nak pergi ke 13 tahun. Abdullah bin Abbas ni. Dia hafal hadis 2000 hadis. Ayah dia hafal 200 hadis. Ni fakta sejarah. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas hafal hadis 2000, ayah dia hafal 200. Maknanya, kata Allah sekalian, kalau sejarah tu, kalau kita ni, kita tak pun nak pandai. Kita sudah tentu nak bagi anak kita pandai. Macamlah Ibn Abbas. Ibn Abbas, ayah dia tak pun ingat hadis. Hanya 200. Kita 200 hadis pun tak ingat kan. Dia terang kata tak pandai tu, sama Allah sekalian, 200 hadis. Kita duk tukar hadis. Lapak hadis, siapa dia perawi, semua kita tak tahu. Tapi Ibn Abbas ni hafal 200 hadis, tahu siapa riwayat, ayat yang macam mana, bacaan dengan betul. Anak dia umur lebih kurang nak pergi ke 13 tahun, hafal 2000 hadis. Satu pengajaran yang kita boleh ambil, kita nak anak kita berjaya walaupun kita tak berjaya terang mana. Kita nak anak kita sampai peringkat PhD mungkin kalau dalam bidang akademik. Kalau dalam bidang agama kita nak sampai ke peringkat PhD dalam agama, syariah, akidah dan sebagainya. Kita doa nak bagi anak kita berjaya. Walaupun kita tak berjaya, kita tak pandai nak baca Quran dengan bertajwid, anak kita nak bagi pandai. Begitulah Ibn Abbas. Walaupun dia kata pada Rasulullah, aku tak pandai, tapi aku nak anak aku ni pandai. Cerdik tak cerdik ni Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas.
Dia yang bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, tak adakah satu ayat yang boleh bagi tahu pada umat supaya ada tanda berhenti? Ada tanda berhenti. Contoh kata apa? Contohlah, kalau tak ada, kalau semasa asalnya tak ada, waladhdallin qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbil falaq. Tak ada, kan susah. Maka Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas, minta kepada Rasulullah supaya Allah Ta'ala turunkan satu ayat. Nabi ni terima pandangan seorang budak umur lebih kurang 13 tahun. Dia nak pergi 13 tahun. Sebab apa saya sebut dia tu? Sebab Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas, Nabi wafat, dia umur 13 tahun. Banyak budak-budak, pelajar-pelajar zaman Rasulullah ni, mereka menghafal hadis dan sebagainya. Tak apalah. Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya turun satu ayat. Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bergegar arasy. Turun Bismillah ni, bergegar arasy. Ni yang kita baca. Sebab tu sama Allah sekalian, saya cuba ulang balik supaya pakai ingat. Bismillah pada mula tak ada. Maka Nabi baca Alhamdulillah sampai waladhdallin. Nabi kira apa? Sampai waladhdallin itu ya 7 ayat. Kita pun kata surah Fatihah 7 ayat. Setelah mana? Setelah kita tahu Bismillah tu masuk. Bismillahirrahmanirrahim tu kita tahu kata masuk. Sejarahnya pada masa tu tak baca lagi. Nabi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naiklah imam mana pun Nabi ajak, semua mula Alhamdulillah. Bismillah tak ada. Siapa yang minta sama Allah sekalian? Abdullah bin Abbas. Ingat, Abdullah bin Abbas minta Nabi supaya ada tanda untuk meneruskan bacaan dan mula bacaan. Maka Nabi minta pada Allah Ta'ala, maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Bila turun Bismillah, mulalah. Semua mula dengan Bismillah. Termasuklah Bismillah ni 7 ayat. Sambung utama lah. Kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak mana? Bagi cukup 7 ayat lah. Puasan tak? Kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki Yawmiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Dikira balik sama Allah sekalian. Yang ni baru masuk 7 ayat termasuk Bismillah. Siapa yang minta? Abdullah bin Abbas. Sama Allah sekalian. Sebab tu juga Bismillahirrahmanirrahim terkandung 3,000 nama. Nama Allah 3,000. Dan terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim 1,000 nama sama Allah sekalian
yang tahu oleh para malaikat. 1000 nama yang tahu para nabi-nabi. 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil, 300 dalam Taurat, 99 terkandung dalam nama Allah dalam Quran. Satu je. Semua 3000, tinggal satu lagi. Dua perbahasan ulama. Kata seorang ulama, nak satu lagi dalam suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf ni bukan ni, ada di kayu, ada di kulit sebelum dihimpun. Ada di suhuf Nabi Ibrahim. Ada setengah ulama, wallahu alam, Allah Ta'ala yang tahu satu tu. Nak cerita kata 3000 nama Allah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. 3000 nama Allah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ada keberkatan. Kita duk ngaji dah, Ustaz Allah ajak, Ustaz Syahri ajak bab bismillah ni. Siapa yang mula bismillah ni ada keberkatan dia. Ustaz Naim ramailah. Sila. Selamat datang sahabat dari Masjid Titiduri, Baling. Yang berbahagia Ustaz Naim bersampai dah. Alhamdulillah, tak apa. Kita mula sikit. Sila. Yang berharga Ustaz masuk jabat dulu, bang. Sila cikgu. Sila. Sama Allah bakal syurga sekalian. Kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim terkandung dalam nama Allah 3000 nama. Siapa yang baca bismillah dapat keberkatan. Contoh sama Allah sekalian. Di Taif, Nabi SAW duk sangka di Taif ni orang suka dia. Nabi susah hati pada masa tu kematian Khadijah isteri dia, kematian Pak Melakan dia, kematian yang orang yang disayang Abu Lahab, semua mati. Susah hati Nabi ni. Sama Allah bakal syurga sekalian. Pi ke Taif, rasa-rasanya orang Taif terima. Tiba-tiba sama Allah sekalian sampai di Taif, dilempar batu, lalu terkena ke wajah Nabi ni. Lepak batu terkena wajah Nabi ni. Nabi nak pergi dakwah, tiba-tiba orang Taif benci Nabi, ambil batu lempak berdarah ni. Berlomaran darah ni sampai ke kaki. Sila yang berharga salib. Sampai ke kaki. Darah ni. Lalu Nabi berelak daripada tempat dilempakkan batu tu dengan sahabat dia. Duduk sepohon buah. Duduk dalam sepohon pokok, nama pokok anggur. Di Taif kan banyak anggur. Duduk situ. Duduk itu sama Allah sekalian. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak Islam lagi. Dia juga termasuk golongan yang duduk lempak batu. Tapi main satu perasaan tercapak dalam diri dia.
Rasa kesian sangat kat Nabi ni. Rasa kesian sangat. Sama Allah bakal syurga sekalian. Bila rasa kesian ni, dia ambil buah anggur ni, dia pergi letak dekat Nabi. Ambil buah anggur, letak dekat Nabi. Letak dekat Nabi. Di samping tu Nabi ambil daun-daun daripada daun anggur tu, duk sapu darah. Sebab apa tamak Allah sekalian? Ni, habis berdarah ni. Habis. Pembahasan ulama hadis kata berdarah sampai tak? Ni, sampai lencur ni. Batu, sahabat-sahabat sekalian. Habis berdarah kaki ni, sahabat yang tak Islam ni tengok Nabi, saya lupa nama dia. Dia mu'min buah anggur letak kat Nabi. Letak tamak Allah sekalian. Nabi ambil buah anggur, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baca tu tamak Allah sekalian. Terkejut. Yang bukan Islam lagi terkejut. Ya Muhammad, hang baca apa? Dia kata apa? Nabi kata, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihani. Nabi cerita balik. Dengar sama Allah, berkat tak berkat bismillah ni, yang kita cerita tadi ni, bila turun bismillah tu, bergegar arah tu, daripada 3,000 nama Allah tu terkandung Bismillahirrahmanirrahim ni, Nabi baca ketika itu sama Allah sekalian. Orang yang dengar tadi terus masuk Islam dengan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah bakal bersyurga sekalian. Sebab tu Bismillah ni dalam syurga. Banyaklah diterang oleh ustaz-ustaz kita daripada huruf mim dia, daripada mim yang pertama, mim yang kedua, mim ketiga. Semua tu ada dalam syurga. Tak tahulah orang cerita dulu-dulu ni, seorang perempuan yang pergi masuk hutan, balik ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tak henti-henti sampai suami dia benci dengar baca Bismillah. Tak tahu sejauh mana kebenaran cerita, tapi kita ambil boleh ambil tauladan sama Allah sekalian. Mungkin yang berbagai ustaz pun pernah cerita dulu. Sama Allah sekalian, seorang suami benci sangat, pergi masuk lautan, pergi cari ulat. Wak balik, buh lantong berah. Sama Allah sekalian, isteri ni biasanya, dia satu ketika dia nak masak, dia mula Bismillahirrahmanirrahim. Korek tu bukan beras, tapi bukan ulang. Yang naik tu ialah mah. Terkejut suami. Mula pada itulah baru percaya, yakin bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah sekalian. Kalau saya nak cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim ni satu kitab. Banyaklah. 2-3 kitab. Sebab kita nak bagi masa Sanaim. Nama Allah sekalian. Banyak. Kata Imam Syafi'i, mula bismillah ni sunat. Tapi Imam Malik kata apa? Semua hidup wajib kena baca bismillah. Semua hidup. Imam Syafi'i kata sunat aja. Kita buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi Imam Malik kata wajib kena baca. Semua hidup sekali. Sama Allah bakal bersyurga sekali. Itu di antara banyak perkara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu apa jua yang atas muka bumi ni, kita kena mula dengan Bismillah. Nak masuk rumah Bismillah. Sama Allah sekalian. Satu lagi sebelum saya terlupa. Hari ni saya nak bagi. Di mana-mana semalam masuk kuliah saya bagi. Hari ni bagi juga. Kita nak keberkatan hidup atas muka bumi ni, nak tolong Nabi dengan Bismillah. Baca dengan Bismillah. Mana-mana pun Nabi baca Bismillah. Bagi salam. Satu yang paling simple, yang paling mudah, jangan duk tinggal. Baca Bismillah dan hadiah Fatihah kepada Rasulullah.
Yang ni rutin hari-hari ibu-ibu jangan tinggal di saat